Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5. Jadi pada hari ini kita masih lagi menyentuh berkenaan sistem peredaran darah manusia. Dan bagaimana kita lihat pada minggu lepas kita sudah menyentuh berkenaan dengan video daripada Cikgu Zul, dan pada hari ini daripada saya sendiri tentang sistem peredaran darah manusia. Kita lihat buku teks masing-masing pada muka surat 28. Di sini ada menceritakan berkenaan situasi berkenaan dengan peredaran darah manusia. Kita lihat situasi gambar yang dipaparkan di dalam ini. Ayah, sakitkah? Oh tidak, ayah sedang menderma darah. Menderma darah merupakan amalan mulia untuk membantu mereka yang memerlukannya. Perhatikan beg darah ini. Baiklah, ini adalah situasi di mana pendermaan darah. Darah boleh diderma untuk membantu pihak-pihak hospital, di mana bekalan darah ni sangat penting jika pesakit kekurangan darah. Contohnya pesakit yang mengalami aksiden ataupun kemalangan yang kehilangan banyak darah memerlukan darah untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi darah mereka yang telah hilang sebelum ini akan digantikan dengan darah-darah yang telah didermakan. Untuk pengetahuan anda, menderma darah ini adalah merupakan sebuah amalan yang mulia di mana dia dapat membantu mereka yang mengalami kesusahan. Saya sendiri pun pernah menderma darah. Cuba tanya ibu bapa anda, adakah mereka sudah menderma darah? Baiklah, sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting dalam tubuh kita. Okey, sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung, salur darah, darah dan paru. Pada minggu lepas, kita dah sentuh tentang jantung, kan? Kita dah sentuh tentang jantung, salur darah, darah dan paru. Okey. Untuk pengetahuan anda, darah ni penting sebab apa? Darah sentiasa mengalir dalam tubuh badan anda. Dia berpusing daripada kepala ke kaki. Dia sentiasa bergerak. Jadi darah inilah yang mengangkut oksigen yang anda sedut, dan oksigen itu dibawa ke seluruhan badan anda melalui darah. Selain daripada itu, juga dia mengangkut nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Mari kita lihat fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Kita lihat minggu lepas dah sentuh, tapi hari ini kita sentuh lagi. Jantung. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke paru dan keseluruhan bahagian tubuh. Setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Jantung mempunyai dua bahagian. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke paru. Jadi jantung ni saling berkaitan dengan paru. Sebab apa? Proses pernafasan pertukaran gas daripada gas oksigen ke karbon dioksida adalah daripada pam yang digunakan itu jantung, dan proses perubahan tu di dalam paru. Jadi jantung ni dua bahagian, bahagian kiri dan bahagian kanan. Nota guru di bawah ni kita lihat darah yang mengandungi lebih oksigen diwarnakan dengan warna merah. Darah yang mengandungi lebih karbon dioksida diwarnakan dengan warna biru. Ini panduan untuk kita melihat sistem peredaran darah. Okey. Kita pergi seterusnya. Ini dia. Paru ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Ini paru. Okey, kejap saya sentuh balik.
Okey. Yang di sini peparunya. Okey. Salur darah ialah tiub untuk darah mengalir. Salur darah mengangkut darah ke seluruh tubuh badan. Yang ni, salur darah ni. Okey. Seluruh tubuh badan anda mempunyai salur darah seperti dawai. Kalau orang kata macam dawai ataupun urat-urat hijau kat tangan awak tu, itu adalah salur darah, di mana darah diangkut ke seluruh badan anda. Okey. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan di peparu. Jadi darah-darah yang mengandung oksigen akan mengelilingi seluruh tubuh badan kita. Okey. Dia berpusing. Sebab itulah dia akan mengangkut oksigen, dia akan mengangkut nutrien, air dan bahan kumuh. Sebab itulah anda kena minum air 8 gelas sehari. Sebab apa? Nak cukupkan dalam tubuh badan kita. Jadi bahan kumuh tu ialah bahan seperti karbon dioksida lah. Kita dah sedut gas oksigen. Dan nak keluarkan balik ialah gas karbon dioksida yang akan disingkirkan di peparu. Jadi untuk pengetahuan anda semua, darah-darah kita ni berwarna merah lah. Bentuk darah kita dalam mikroskop seperti dalam gambar ini. Okey, cikgu bawah ni kata, jelaskan fungsi jantung, salur darah, darah dan peparu dalam sistem peredaran manusia. Okey, berdasarkan daripada ini, jelaskan fungsi jantung, salur darah, darah dan peparu dalam sistem peredaran tubuh, peredaran darah manusia. Jadi yang ini sebagai latihan nantilah saya nak murid-murid cari fungsi jantung, salur darah, darah dan peparu dalam sistem peredaran darah manusia. Saya nak anda tulis fungsi-fungsi ini. Okey, baiklah. Kita pergi seterusnya. Okey. Yang ini kita belum sentuh lagi dan hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan laluan peredaran darah manusia. Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Sama ke bunyi dia? Bagaimanakah darah beredar di dalam tubuh kita? Dia kata ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Okey. Nah inilah macam mana kita nak menjelaskan peredaran darah manusia dalam tubuh badan kita. Cuba kamu lihat rajah ini. Rajah ini menunjukkan laluan peredaran darah manusia. Nampak tak? Warna merah itu ialah darah yang mengandungi oksigen. Yang merah sini. Okey, yang mengandungi oksigen. Manakala darah yang berwarna biru ini menunjukkan darah yang mengandungi karbon dioksida. Jadi gambar rajah ini penting dalam proses peredaran darah manusia. Okey. Sistem peredaran darah kita ni sangat berkaitan rapat dengan sistem pernafasan. Sebab itulah proses pernafasan itu adalah kunci utama tubuh manusia dapat hidup. Kalau tidak ada proses pernafasan, maka tiadalah manusia itu hiduplah. Jadi manusia kena hidup dengan adanya proses pernafasan. Bila berlakunya proses pernafasan, maka adalah sistem peredaran darah manusia. Okey, kita lihat lagi. Ini adalah proses-prosesnya, di mana proses-prosesnya menunjukkan nombor 1, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Nampak? Udara masuk ke trakea. Dia mula-mula masuk ke hidung dululah. Masuk ke trakea, kemudian masuk ke peparu. Proses tu dia masuk hidung,
masuk trakea, masuk paru-paru. Kedua, di sini. Darah ini dikenal sebagai darah lebih oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh tubuh badan kita. Jadi dia bergeraklah darah yang mengandungi lebih oksigen. Lepas tu, langkah yang ketiga, setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih di karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Jadi darah itu berputarlah daripada membawa oksigen lalu ditukar kepada karbon dioksida, dan karbon dioksida itu dibawa masuk balik dan keluar balik melalui hidung. Nombor 4. Sentuhan tadi nombor 4 okey. Darah ini dikenal sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Okey. Kemudian nombor 5, dari jantung darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke paru-paru. Setelah dimasuk ke jantung, dia akan pam ke paru-paru. Paru-paru ini akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Bila kita menghembus nafas, kita dah mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi yang gas yang terakhir yang keluar adalah karbon dioksida lah. Last kali dia akan keluar daripada melalui paru-paru. Jadi jantung ini bertujuan sebagai mengepam semua darah-darah kita yang mengangkut gas tadi. Jadi proses peredaran darah berulang setiap kali kita bernapas. Sentiasa berulang. Bermakna dalam satu hari anda beribu-ribu kali anda berulang-ulang anda semua bernafas. Sebab apa? Darah kita dipam sentiasa. Okey. Jadi jantung anda ni kalau awak pegang di dada masing-masing, anda akan lihat jantung anda berdegup. Berdegup tu maksudnya dia mengepam. Dia bukannya bergerak sebab dia bergerak sendiri, tak. Dia mengepam darah-darah kita dalam tubuh badan kita. Itulah berkenaan dengan tentang sistem peredaran darah dalam tubuh badan kita. Jadi sebagai tugasan anda untuk hari ini, saya hendak murid-murid melakarkan laluan peredaran darah. Ini saya nak murid-murid melakarkan laluan peredaran darah ini, termasuk petunjuk di sini di dalam buku nota masing-masing. Tajuk dia ialah laluan peredaran darah. Jadi sebagai tugasan anda, salin nota berkenaan laluan peredaran darah, kemudian lukiskan gambar rajah yang ada disediakan dalam buku teks. Dan juga jangan lupa petunjuk. Anda boleh warnakan warna merah itu dan warna biru itu supaya kita mudah mengenali bahawa mana darah yang membawa oksigen dan mana darah yang membawa karbon dioksida. Okey. Jadi setakat itu saja pengajaran kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada PDPR akan datang. Jadi terima kasih saya ucapkan atas segala kerjasama yang diberikan. Assalamualaikum.